Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara PDPR. Untuk rakaman kali ini, cikgu teruskan dalam mata pelajaran pendidikan jasmani tahun 6 dalam unit 8 sihat dan cergas di bawah tajuk kelenturan ataupun yang disebut flexibility tubuh. Dalam pelajaran yang lepas, murid telah belajar berkaitan kemahiran lumba jalan kaki. Adakah flexibility ini dan kelenturan ini penting dalam sukan tersebut? Sebenarnya, semua sukan memerlukan kelenturan dan flexibility yang baik. Contohnya dalam sukan lumba lari, bagaimana seorang pelari itu memerlukan bukan saja kepantasan tetapi memerlukan luas jangkauan kaki. Dan luas jangkauan kaki itu hasil daripada latih tubi ataupun senaman yang melibatkan aktiviti kelenturan dan flexibility tubuh. Mari kita lihat standard pembelajaran ataupun objektif yang murid akan capai dalam pembelajaran kali ini. Melalui standard pembelajaran 4.3.1, murid dapat mengenal pasti senaman regangan yang boleh meningkatkan kelenturan pada sendi-sendi tertentu. Pada tubuh kita, organ-organ penting ialah sudah tentu terdiri daripada tulang, dan setiap tulang itu disaluti ataupun dibaluti oleh otot-otot. Dan untuk dapat pergerakan tubuh yang baik, kita juga memerlukan sendi ataupun tendon. Tendon-tendon contohnya di bahagian pergelangan kaki, lutut, siku, di bahagian kepala dan di bahagian pinggang. Dan menyebabkan pergerakan tubuh ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan sendi-sendi ataupun perbuatan-perbuatan yang kita boleh lakukan dengan baik dan lancar. Antara perbuatan yang biasa kita laksanakan ialah melibatkan kelenturan ataupun flexibility tubuh. Okey, melalui standard pembelajaran 4.3.2, murid-murid juga dapat merancang sesi senaman regangan bagi meningkatkan kelenturan berdasarkan prinsip FIT. FITT. Apakah itu prinsip FIT? Nanti cikgu akan jelaskan dalam rakaman ini. Mari kita lihat apakah contoh aktiviti kelenturan. Di dalam gambar ini adalah salah satu contoh aktiviti kelenturan tubuh ataupun flexibility tubuh. Bagaimana ada julat, julat pergerakan ataupun julat jarak di antara tubuh apabila kita melaksanakan aktiviti kelenturan. Okey, seterusnya, apakah yang dimaksudkan kelenturan ataupun flexibility? Dear Viras and House 1994 mendefinisikannya sebagai kelenturan adalah julat pergerakan. Itu kita sebut tadi, julat pergerakan yang mungkin dalam satu sendi ataupun siri sendi. Okey, manakala Johnson and Nelson 1986 mentafsirkan sebagai kelenturan sebagai kebolehan menggerakkan badan dan bahagian-bahagiannya melalui satu julat pergerakan tanpa rintangan ataupun artikulasi ataupun lekatan otot. Okey, cikgu bagi contohlah bagaimana yang berlakunya lekatan otot. Yang seperti mana cikgu sebut tadi, otot kita melekat pada tulang. Saya ambil contoh di bahagian lengan kita lah, bahagian atas lengan. Kita ada otot di bahagian depan yang disebut bicep. Di bawah lengan ataupun di bawah bicep terdapat otot tricep yang hampir dengan ketiak kita. Jadi otot ini sebenarnya apabila berlaku pergerakan, contohnya kita mengangkat dumbbell pemberat pada tangan kita, kita akan melakukan fleksi pada bahagian siku, sendi siku. Jadi bila kita mengangkat, berlaku fleksi, dan kalau dapat murid lakukan sekarang, gaya mengangkat beban ataupun dumbbell di bahagian tangan, akan kita dapat rasakan otot di bahagian bawah lengan iaitu tricep yang dinamakan tricep yang hampir di bahagian ketiak kita ni, dan dia akan memanjang, dan manakala otot di bahagian atas ataupun yang disebut bicep akan memendek. Itu yang dimaksudkan apabila melakukan satu aktiviti kelenturan, maksudnya kita melakukan aktiviti fleksi tadi, dia akan menyebabkan akan melakukan tiada rintangan pada otot kita. Maksudnya otot juga akan bergerak. Tiada berlaku lekatan otot.
Okey, secara rumusannya, kelenturan bermaksud keupayaan otot, sendi, tendon dan ligamen. Tendon dan ligamen ini kebanyakannya berada di bahagian organ yang berada di bahagian siku, pergelangan tangan, lutut, pergelangan kaki untuk memegang antara satu tulang kepada satu tulang yang lain, di samping dibaluti oleh bahagian otot-otot pada tulang. Dia adalah membenarkan anggota badan bergerak pada julat pergerakan yang maksimum. Okey, kita lihat pada gambar yang terpampang ini. Di sini ada satu lagi contoh aktiviti meningkatkan kelenturan dan fleksibiliti tubuh. Bagaimana tangan itu dipanjangkan mencecah bahagian tapak kaki, tumit. Di bahagian tumit, tapak kaki. Okey. Dan aktiviti ini yang cikgu tunjukkan ini, kalau kita lihat anak panah itu adalah julat pergerakan yang dapat kita laksanakan. Dan di sini sebenarnya kita telah meningkatkan kekuatannya ataupun kita juga meningkatkan kelenturan tubuh di bahagian otot mana ni? Iaitu belakang betis kita ni, di bahagian belakang betis, ataupun kita sebut gastrocnemius, ataupun di bahagian peha, bawah peha yang kita sebut hamstring. Okey, mari kita lihat apa kaitannya aktiviti-aktiviti regangan dengan aktiviti yang kita laksanakan dalam meningkatkan keupayaan kelenturan tubuh. Okey, di sini pentingnya kita mengetahui bahawa setiap aktiviti dalam meningkatkan sama ada meningkatkan daya tahan otot, kekuatan otot ataupun kelenturan tubuh mesti berpandukan prinsip FIT, F-I-T-T, FIT, untuk meningkatkan daya tahap kelenturan badan kita. FIT sebenarnya bermaksud daripada F, frekuensi ataupun kekerapan. Kekerapan ini merujuk kepada berapa lama perlakuan aktiviti itu dibuat dalam tempoh seminggu, sebulan ataupun dalam tempoh jangka masa 2 ataupun 3 minggu. Kekerapan yang itu penting. Jika kekerapan yang mencukupi dan memadai dengan keupayaan tubuh, ia akan memberi kesan positif kepada kelenturan bahagian otot-otot yang kita laksanakan aktiviti tersebut. I pula bermaksud intensiti ataupun bebanan. Bebanan ini merujuk berapa kali perlakuan kita laksanakan dalam satu aktiviti tersebut. T bermaksud time, masa yang kita jalankan. Biasanya aktiviti kelenturan ataupun regangan pada otot ini kita laksanakan dalam tempoh 8 hingga 10 saat. Dan type, T yang terakhir, type adalah jenis. Apakah jenis-jenis organ ataupun otot yang terlibat dalam setiap aktiviti kelenturan yang kita laksanakan. Tidak semua aktiviti kelenturan melibatkan semua otot tubuh. Ada otot tertentu yang kita libatkan sebagai menjadi otot utama dalam aktiviti yang kita jalankan. Okey, kita lihat pada gambar yang pertama ini, yang terpampang ini murid-murid boleh rujuk dalam buku teks dalam unit 8. Di sini cikgu nak highlightkan beberapa sukan yang kebiasaannya memerlukan kelenturan badan yang baik. Terutamanya dalam sukan gimnastik lah, renang, muncul. Kalau kita lihat dalam renang, bagaimana seorang itu perlu bergerak seluruh badan. Maksudnya di situ semua sendi tubuhnya bergerak, sama ada daripada bahagian kepala, di bahagian siku, pergelangan tangan, pinggang dan akhirnya di bahagian lutut dan pergelangan kaki. Semuanya bergerak, perlu mengimbangi tubuh di dalam air. Dan kita lihat di atas itu adalah satu contoh latihan senaman kelenturan yang dijalankan mengikut prinsip FIT tadi, frekuensi. Ini dijalankan dalam 3 sesi seminggu. Okey, maksudnya dalam seminggu ada 7 hari, kita jalankan 3 kali seminggu. Intensiti setiap ulangan tu berapa? Yang dicadangkan 10 hingga 30 kali ulangan. Masa senaman times 2 hingga 3 kali ulangan setiap sesi, dan jenis senaman ini berdasarkan otot yang kita nak press ataupun kita nak libatkan. Okay, kita tengok contoh yang atas tu bagaimana dia menolak tangan ke atas. Itu antara memaksimumkan regangan otot di bahagian lengan, iaitu bicep dan tricep dan seterusnya lah. Ini antara aktiviti-aktiviti
yang dijalankan. Okey, gambar seterusnya ini juga kita dapat lihat bagaimana aktiviti-aktiviti lain yang dibuat. Contohnya di bawah tu aktiviti menggunakan bola secara berpasangan. Di sini kalau kita lihat antara sukan yang guna pakai letak ini adalah sukan bola jaring, bola baling dan juga dalam sukan bola sepak khusus pada penjaga gol. Bagaimana mereka nak biasakan ataupun melatih diri mereka bukan saja pada bola yang diguna pakai tetapi melibatkan kelenturan tubuh mereka. Okey, seterusnya mari kita menonton video latihan ataupun senaman melibatkan aktiviti kelenturan ataupun flexibility tubuh. Pastikan murid-murid teliti bagaimana teknik ataupun gaya yang betul yang ditunjukkan dalam pelakuan ini. Baiklah, pertama kita akan buat back arch atau lebih dikenali sebagai lentik belakang. Otot yang akan digunakan adalah trapezius, deltoid, latissimus dorsi dan external oblique. Anda dikenali ulang sebanyak 15 kali dengan dibuat sebanyak 3 set dan 3 kali seminggu. Seterusnya, calf dynamic stretching. Otot yang digunakan adalah gastrocnemius, soleus, achilles tendon. Ulangan sebanyak 20 kali, dibuat sebanyak 3 set dan 3 kali seminggu. Okay, seterusnya hamstring dynamic stretching. Otot yang digunakan gluteus maximus, hamstring yang terdiri daripada biceps femoris semitendinosus. Ulangan sebanyak 20 kali, dibuat sebanyak 3 set sebanyak 3 kali seminggu. Seterusnya ialah groin dynamic stretching. Otot yang digunakan adalah gluteus maximus, adductor magnus dan semimembranosus. Ulangan sebanyak 20 kali, dibuat sebanyak 3 set dan 3 kali seminggu. Akhir sekali ialah ragangan silang dinamik dada dan bahu. Otot yang digunakan ialah trapezius, deltoid, pectoralis major. Ulangan sebanyak 25 kali, 3 set, 3 kali seminggu. Baik. Okey, tadi murid telah melihat beberapa aktiviti yang melibatkan senaman untuk meningkatkan kelenturan ataupun flexibility tubuh. Okey, seperti biasa sebelum berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, ada sedikit tugasan yang perlu murid buat bagi memastikan murid telah faham apa yang telah dipelajari pada hari ini. Seperti biasa, murid perlu menghantar video ringkas dalam durasi selama 10 hingga 20 saat bagi setiap aktiviti perlakuan. Di sini cikgu guna 2 jenis perlakuan melibatkan aktiviti meningkatkan kelenturan ataupun flexibility tubuh yang telah murid pelajarilah, dan pastikan teknik yang dilaksanakan itu adalah dengan teknik ataupun gaya yang betul. Seperti biasa, untuk sebarang aktiviti pendidikan jasmani ataupun aktiviti fizikal, pastikan aspek keselamatan dan juga keselesaan diutamakan walaupun murid laksanakan di rumah. Pastikan juga cara pemakaian. Sebelum melaksanakan aktiviti, buat satu senaman, set senaman ataupun aktiviti memanaskan badan. Okey, seperti biasa cikgu akan melihat perlakuan ataupun tugasan ini yang akan murid-murid hantar.
berfokus kepada teknik ataupun perlakuan yang betul ketika melakukan aktiviti. Okey, cikgu harap. Okey, seperti biasa, sebelum cikgu akhiri, pastikan tugasan itu murid-murid boleh hantar sama ada dalam aplikasi WhatsApp, Telegram ataupun muat naik dalam Google Classroom seperti yang terpapar di sini. Dan cikgu ingatkan murid-murid bahawa terus menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Kita masih lagi perlu bersama-sama untuk melawan pandemik ataupun wabak COVID-19 ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Sekian, terima kasih.